Housemate aku hantu. Peristiwa ini berlaku 2011, 3 tahun lepas. Aku konvo 2008. Pada tahun 2010, aku dapat offer kerja dengan sebuah bank di KL. Position aku pula, aku perlu banyak outstation. So, sekaligus aku jarang ada di rumah. Aku pun carilah rumah sewa area dekat dengan office aku. Syukurlah aku dapat sebuah kondo. Walaupun sewanya agak mahal, dalam hati berlagaklah nak duduk kondo. Sepanjang 1 tahun dari 2010 hingga 2011, aku hanya stay seorang sebab lebih privasi dan lebih selamat. Penghujung tahun 2011, masa aku tengah bercuti di kampung, aku dapat satu panggilan dari nombor yang aku tak kenal. Aku pun jawab. Borak punya borak. Rupanya kawan lama aku masa di universiti walaupun lain bidang dan fakulti. Firdaus nama dia. Dia call aku sebab nak sewa rumah dengan aku sekali. Pada mulanya aku agak pelik. Macam mana dia boleh tahu aku duduk seorang? Dan macam mana dia boleh tahu nombor aku? Aku pun balik ke KL berjumpa dan berbincang dengan dia tentang sewa rumah, walaupun aku sendiri macam blur dan kenapa aku boleh bersetuju dia jadi housemate aku. Bermulalah cerita aku duduk serumah dengan hantu, aka ni housemate aku hantu. Awal 2012, Firdaus pun masuklah ke dalam rumah aku. Diguna bilik yang berdekatan dengan dapur. Walaupun ada 2 bilik kosong di depan, bilik dia pilih itu agak kecil dan bilik-bilik yang lain. Malam pertama, dia duduk dengan aku. Kami makan bersama-sama. Cuma masa solat saja itu, aku tak perasan dia sebab memerap dalam bilik. Selepas itu, sama-sama lepak tengok TV sambil aku berceritalah bidang-bidang kerja yang aku kerap outstation. Dia pun okey lah. Dia cerita dia selalu busy dengan kerja. Kadang-kadang balik lewat malam jam 1-2 pagi. Aku tak syak apa-apa sebab bagi aku normal lah kerja di KL balik jam 1-2 pagi. So habislah di situ masa jam itu. Hampir 6 bulan aku duduk serumah dengan dia, dan dalam tempoh itu aku hanya berada di rumah dengan dia 2-3 minggu sahaja. Selebihnya banyak outstation. Satu pagi tu aku tersempat dengan jiran bertanya khabar dan dia tanya aku. Jiran aku bertanya, Adam duduk seorang ke atau kawan? Jadi aku jawablah, taklah bang, saya duduk dengan kawan, berdua je. Ya ke? Dia cepat-cepat nak belah dari aku. Tetapi aku tak ambil pot sangat pasal jiran aku tu yang selalu macam tu je. Masa berjalan dan tiba bulan puasa. Si Firdaus kata dia kena balik kampung. Sepanjang bulan puasa, dia dah apply cuti sampai raya. Okey. Bagi aku, okey sajalah. Tak tanya lebih-lebih. Habis bulan puasa dan raya, dia pun balik dari kampung. Kebetulan aku tak banyak kerja, bolehlah spend time dengan housemate. Almaklumlah, mood raya kan 1 bulan. Pada satu malam, kira-kira jam 2 pagi, aku nampak dia di dapur sedang memasak. Aku pelik, kenapa dia masak tengah-tengah malam? Sebab baru saja balik makan dengan aku. Itu tak apa lagi. Masih buat tak tahu saja. Aku bersikap positif dan las-las berlalu macam tu saja. Selang tidak beberapa lama selepas itu, dalam 3-4 hari selepas peristiwa masak tu, aku balik rumah lewat alam jam 4 pagi. Masuk saja rumah, aku dah meremang bulu rumah. Rasa semacam je dalam rumah tu. Aku tergerak ikut
nak tengok bilik dia, macam gelap je. Aku ketuk lah pintu dia. Dia bangun dan buka pintu dengan muka mengantuk. So aku lega sebab ada kawan dalam rumah. Esok pagi tu aku tak masuk kerja. Masa buat breakfast, dia call aku, cakap dia lama tak balik rumah sebab dia balik kampung. Aku terus terdiam. Tiba-tiba rasa seram sejuk siang hari celik. Aku dah terfikir, ini kali kedua aku kena usik. Aku masih positif lagi dan anggap itu tak ada apa-apa melainkan khayalan menjelma. Disebabkan aku ambil cuti 2-3 hari, aku terajinlah kemas rumah yang sudah berselerak macam tong sampah. Kemas punya kemas, aku macam pelik. Kenapa depan pintu bilik dia banyak sarang laba-laba? Seperti pintu itu tak pernah dibuka. Sekali lagi aku hairan. Aku baru balik dari Sabah selepas 2 bulan dan letih sangat. Masuk dalam rumah tengok dia sedang menonton cerita hantu pula. Aku yang dah penat sangat terus masuk tidur dan terjaga. Semula pada pukul 4 pagi. Sayut-sayut dalam bilik aku dengar macam orang duk berporak di hol. Aku teruja nak tengok siapa yang datang malam-malam. Aku ternampak Firdaus duk borak seorang diri, macam nak keluar jantung aku. Sebab aku dengar macam ramai orang yang duk borak dengan dia. Sepanjang 3 tahun aku duduk dengan dia, jiran-jiran aku yang baik selalu tegur aku supaya pindah rumah atau pagar rumah. Tetapi aku saja yang tak ambil kisah tentang hal itu sebab aku tak kena usik pun dengan hantu. Tibalah satu malam di dalam bulan puasa ketika aku berada di kampung, dia call jemput datang ke rumah di kampung. Dia pada raya tu ke-7. Dia suruh aku jemput 2-3 orang kawan datang ke kenduri rumah dia. Aku on je, tak tanya lebih-lebih tentang kenduri tu. Tibalah masanya aku dengan kawan gerak pergi ke Johor, kampung Firdaus tu. Selepas 3-4 jam perjalanan sampailah ke rumah dia walaupun sesat. Sebelum jumpa rumah dia sepanjang sesat itulah aku on call dengan dia minta direction ke rumah dia. Sampai di rumah dah agak lewat petang, orang dah tak ramai. Family dia tanya cari siapa. Aku jawab cari Firdaus. Abang Firdaus ni kenal aku, so dijemputlah aku makan dulu. Nanti borak lain. Selepas makan dah kenyang perut, abang dia jemput masuk dalam rumah dan bermula sesi soal jawab. Abang Firdaus terkedu dan terkejut bila tengok handphone aku ada mesej dan call Firdaus. Last ayah dia datang menunjuk surat kematian 2 tahun lepas akibat denggi. Terlopong mulut aku lepas habis kepala lutut. Selepas itu aku terus pindah rumah dan sampai sekarang aku masih terfikir kenapa dia mencari aku.